kita mulakan sedang media, ada baiknya saya memperkenalkan mereka yang ada di depan ini. Di hujung sana adalah salah seorang mangsa daripada ratusan mangsa yang telah dianiaya oleh pihak MBSB, iaitu Puan Faridah Hanum. Hari ini kita berdepan dengan satu masalah yang di PPRM ni antara masalah yang kita kira tegar lah. PPRM menerima berbagai-bagai aduan dari berbagai-bagai dari ramai pengguna dari berbagai-bagai bank. Tapi di antara bank-bank yang kita hadapi masalah ataupun badan keuangan adalah MBSB. Yang lain biasanya dapat dirunding dan boleh berunding bagi menyelesaikan masalah. Tapi saya dan kawan-kawan di sini telah menghadapi begitu rintangan lah daripada pihak MBSB ini bila kita hendak berbincang secara polisinya pun. Kita tidak pernah lagi dapat berbincang secara polisinya, duduk secara bersama satu meja untuk mencari kaedah menyelesaikan masalah pengguna yang kita lihat yang tidak langsung memberi ruang kepada pengguna. Satu, bila pengguna ada kelewatan membayar, dan ada juga kes-kes yang melibatkan yang isu-isu tak munasabah yang saya akan minta saudara Sheikh Karim kita jelaskan sebentar lagi. Tapi apa pun, saya ingin menarik perhatian semua semua pengguna, semua rakyat Malaysia dan juga semua institusi keuangan supaya sedar hari ini kita, kerajaan Malaysia sendiri begitu terbuka, begitu boleh berbincang lah maknanya, dan agak menerima cadangan-cadangan yang diberi. Jadi kita lihat agak pelik kenapa MBSB ini nampak gayanya begitu sukar untuk diajak berbincang. Saya tak tahu, mungkin kerana salesnya tinggi, kerana untungnya banyak. Mungkin kerana ia dianggap mereka menganggap diri mereka anak syarikat kerajaan, ataupun mereka tak tahu, mempunyai sebab-sebab tertentu. Tapi yang kita gusar adalah hari ini begitu ramai pengguna terkesan dengan tindakan mereka yang kita lihat tidak berlaku adil dan tidak mempunyai sifat-sifat kemanusiaannya. Ihsannya tidak ada, kemanusiaannya tidak ada, dan nampak begitu rakus sekali. Dalam banyak keadaan bank-bank seperti CIMB bisa kata, ataupun Hong Leong ataupun Maybank, kita boleh berbincang, kita boleh telefon, kita boleh bincang untuk mencari penyelesaian secara baik, dan kita boleh mendapatkan maklumat, kita boleh mendapatkan jawapan dan untuk ke arah penyelesaian, tetapi di dalam kes MBSB, masalah pertama adalah aduan, yang banyak aduan yang kita terima di mana pelanggan menghadapi masalah untuk mendapatkan maklumat, mendapatkan statement of account, saya kata, mendapatkan surat, boleh pergi ke pihak MBSB minta kena halau, kena halau, kena marah, minta maklumat, pelanggan sendiri minta maklumat. Lepas tu kami pula, bila kami masuk, kami nak dapatkan penjelasan pun begitu susah. Kita hantar surat, jawab tak jawabnya dengan betul, kita ajak berbincang, kita telefon. Kita sendiri telah bercakap dengan pejabat Encik Clifford, seorang pegawai tinggi MBSB. Daripada bulan Januari kita telah minta untuk berjumpa dengan Encik Clifford. Encik Clifford ni adalah seorang senior manager dekat MBSB. Daripada bulan Januari sampailah pada bulan April, Cik Clifford telah dipindah, berhenti daripada MBSB. Kita tak dapat jumpa. Kita telah bercakap dengan junior officers dia, tapi junior officers dia seperti nak menutup kesalahan. Dan bila kita soal, dia kata, oh ini benda ni macam tu lah, pergi jumpa peguam, macam tu dia. Jadi kedua-dua kes ni melibatkan, satu seperti saya kata, kesukaran pegawai-pegawai customer untuk mendapatkan penjelasan dari pihak MBSB. Susah sangat. Kita lihat dalam kes Puan Faridah, rumah ini telah dilelong 3 tahun dulu. Tetapi Puan Faridah meminta account, meminta kenyataan, meminta
kira-kira daripada MBSB, dan baru saja Puan Farida terima surat bertarikh 18 hari bulan 4 18 hari bulan 4 yang mengatakan rumah ni telah di-auction pada 2012, tetapi pembeli tidak bayar dengan penuh. Dia minta daripada tahun 2012 baru surat ni dapat bertarikh 2014 bulan ini. Jadi berarti daripada 2012 minta sampai sekarang baru begitu azabnya. Yang Cik Satis pula, rumah dia telah dilelong. Sebelum dilelong, dia tidak terima apa-apa surat menyurat, dia tidak terima apa-apa statement of account. Akaun dia mengikut perkiraan kami tidak berhutang. Mengikut perkiraan MBSB, rumah dia hanya berhutang 1,5 bulan saja. Tetapi MBSB telah lelong tanpa apa-apa surat, tanpa apa-apa penerangan. Dan sampai sekarang kita telah soal MBSB dan kita telah bertanya, ajak bincang dengan MBSB, tapi mereka telah degil. Now, kedua-dua contoh ini hanya contoh. Ini bukan kata dua-dua kes ni saja yang kita ada. Kita ada banyak kes yang melibatkan MBSB. Dan ini dua contoh yang kita bagi untuk paparan umum. Jadi oleh itu kita pada tahun ini kita ada Minggu Pengguna kita, dan tahun ini kita akan adakan anugerah kambing hitam untuk tiap-tiap industri. Jadi MBSB dengan rasminya dicalonkan untuk menerima anugerah kambing hitam perbankan untuk tahun ini. Perkara ini kita kesal, bukan satu benda yang kita seronok lah, tapi rasanya pengguna perlu melakukan sesuatu untuk membetulkan keadaan. Pasal kita pun tidak boleh mengharapkan industri ataupun mungkin pihak-pihak berkuasa untuk regularize atau regulate keadaan hari ini. Dan kita pun dalam masa yang lepas saya lihat ialah kita di Persatuan Pengguna Islam dan lain-lain persatuan juga telah banyak berjaya membuat sesuatu, mengubah sesuatu apabila kita serius. Dan kita hari ini kita serius, sesuatu perlu dilakukan demi masa depan kita. Kita hari ini mungkin tak kena, mungkin esok, mungkin lusa, mungkin anak kita, mungkin kawan kita akan kena. Jadi kita tak mahu perkara ini berlaku tanpa keadilan. Kita tak kata semua kita betul, tapi di mana kita betul dia kena dengar lah. Dan kita dalam apa urusannya ni buat, dia seharusnya mempunyai semangat kemanusiaan itu memang perlu ada. Bukannya seronok-seronok nak lelong rumah, hutang 10,000 lelong, orang duduk tengah jalan, orang tu pun ada 10 orang, jadi takkan untuk 10,000 kita. Jadi kita kena cerita, kita kena melihat daripada jangka dalam keadaan yang perspektif yang luas. Masa tu surat tak sampai. Kita surat kahwin, kita tengah balik rumah, surat sampai. 30 hari bulan kena lelong, bulan 9. 3 hari bulan baru dapat surat. Saya pergi dekat MBSB, dia cakap rumah you dilelong, tak boleh buat apa-apa, balik. Itu saja dari jawapan daripada dia orang. Lepas tu saya datang sini, jumpa dia orang buat siasat semua, dapat banyak yang tak betul. Pasal 29, 30 kena lelong, 27 saya bagi bayar. Dia orang tak tutup akaun. 27 ada bayar ya? 27 saya bayar, 8 saya bagi bayar. Saya bayar, bulan-bulan bayar 2 kali. Ada tertangguh? Dia dia tertangguh, memang tertangguh sikit. Lepas tu saya tambah. Yang officer daripada MBSB dia call, dia panggil bayar lebih sikit kan. Saya bagi bayar, lepas tu dia call saya. Dia cakap, saya terima bayaran daripada awak. Okey, lepas tu bulan 10 bayar lagi lah kan. Tapi sudah kena lelong. Dan kita nak mengingatkan kepada KWSP dan pemegang-pemegang saham yang terbesar di dalam MBSB, jangan berbangga sesekali dengan keuntungan yang diperoleh MBSB, sebab kebanyakan daripada keuntungan yang diperoleh MBSB adalah hasil rompakan daripada kelemahan pengguna. Kadang-kadang bukan kelemahan pengguna sangat, kena adil lah. Orang bayar, bukan orang tak bayar. Jadi kita perlu, kalau kita nak lihat daripada sudut seperti ini kan, saya cadangkan kita tutup Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita tak guna ada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Maknanya kalau masyarakat itu tidak berfungsi untuk membantu, pasal bank pun anggota masyarakat, dia juga mempunyai tanggungjawab untuk membantu. Jadi kalau suka sini lelong rumah orang sana, lelong rumah sini, tak cukup prosedur yang betul, pasalkan pengguna ni lemah.
Jadi saya menyeru juga pengguna supaya yang menghadapi masalah terutama dengan syarikat-syarikat keuangan atau bank ini supaya datang kepada kita supaya kita boleh satukan kuasa pengguna. Dah tiba masanya pengguna bergerak. Dah tiba masanya pengguna aktif. Mungkin kita nak pakat kawan-kawan esok buat demonstrasi depan bank ke, buat apa benda pakai baju ke yang memberi kesedaran. Pasal pengguna perlu sedar hari ini tuan-tuan yang ada kat sini mungkin tidak mempunyai masalah dengan bank, tapi mungkin dengan telefon, mungkin dengan kredit kad, mungkin dengan beli barangan, mungkin dengan ubat-ubat yang kita beli. Jadi kita tidak akan terlepas sebagai pengguna, kita tidak akan terlepas daripada berbagai masalah. Jadi saya mengharapkan semua pengguna supaya bersatu hati tegakkan hak pengguna. Kita kena ramai-ramai. Musimnya telah tiba untuk kita gerakkan hak kita. Ini hak kita. Sebenarnya KWSP itu pun hak pengguna juga, hak pekerja. Tapi setelah diambil, diberi, diletak di situ dah jadi lain pula dah. Jadi tidak mengisi maksud kepenggunaan ataupun masyarakat itu sendiri. Dan apa yang kita nak sampaikan pada hari ini, dan kita menyeru pengguna-pengguna yang di luar sana yang selama ini menikmati kemudahan daripada MBSB, yang rasa teraniaya, rasa dizalimi oleh MBSB, kami minta supaya mereka membuat satu perkara, iaitu laporan polis. Ini peringkat awal, peringkat permulaan. Buat laporan polis berkaitan dengan kelemahan, kezaliman dan keterisan yang ada di dalam MBSB. Selepas laporan polis tersebut dibuat, dilakukan, serahkan laporan tersebut kepada salinan polis report tersebut kepada PPRM. Dan kami ingin mengingatkan Badan Pengurusan MBSB supaya apa yang kami nyatakan di dalam sidang media pada hari ini, we mean business. Kami serius dalam perkara ini dan kami tidak teragak-agak untuk membuat satu tindakan yang drastik sehingga satu peringkat demonstrasi secara besar-besaran di hadapan bangunan MBSB pada masa akan datang. CEO MBSB, kami peringatkan sekali lagi, kezaliman anda dan keseluruhan pengurusan MBSB yang telah menzalimi kebanyakan pengguna selama hari ini ada di dalam rekod-rekod kami, dan ratusan, malahan puluhan dan ratusan aduan yang kami terima daripada pengguna berkaitan dengan kelemahan dan kezaliman MBSB akan kami ambil tindakan susulan selepas ini. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.